أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat ini sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur bukan saja nikmat yang sedia itu dikekalkan, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuliah Masjid Amidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-206, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, minattiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wattakasulu 'anil qiyami bihuquqil wajibat. Setengah daripada tanda menurutkan hawa nafsu ialah dikatakan dalam mengerjakan yang senang-senang tetapi malas untuk mengerjakan yang wajib. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-206 ini nak memberitahu tanda-tanda keadaan kita ni sedang dipengaruhi dan dikuasai oleh nafsu atau keinginan yang buruk. Sebab nafsu ni benda yang tersembunyi, yang terselindung, tak nampak. Maka kita nak kenal dia tu, kita kenal dengan alamat-alamat lah, tanda-tanda dia. Sebab dia merupakan suatu entiti yang termasuk perkara yang bersifat batin, dalaman. Dan menjadi kesukaran lah bagi kita untuk mengenali dengan baik, nak mengecam dia tu. Walau bagaimanapun, tetap ada cara untuk memahami tentang nafsu atau diri kita ni. Dan banyaklah cara-caranya. Maka antara caranya yang ingin dibicarakan oleh Syekh Ibn Atha ni, iaitu menerusi kalam hikmat beliau yang ke-206 ini. Bahawa Syekh Ibn Atha nak beritahu bahawa kita ini masih lagi berada dalam keadaan mengikuti hawa nafsu yang tak berapa molek. Masih lagi menuruti kemauan nafsu yang buruk ni. Antara tandanya iaitu kita bersegera menunaikan perkara-perkara yang dianggap sebagai yang sunat ataupun yang bukan menjadi kewajipan lah, nawafilil khairat,
perkara baik bukan buruk. Kalau perkara itu perkara buruk, jelaslah memang ada kemahuan nafsu di sebalik itu. Sekarang perkara ni perkara baik, perkara molek, tetapi tarafnya nawafil. Yang ini bukanlah menjadi suatu kewajipan dalam agama. Tapi benda itu tetap benda molek. Jadi antara tanda kita ni masih lagi dikongkong, dipengaruhi oleh kemahuan nafsu yang buruk ni, kita cenderung dan bersegera melakukan perkara itu tu. Tapi dalam masa yang sama, agak berat, beban ataupun masa susah, malah melaksanakan hak-hak yang berkaitan dengan kewajipan-kewajipan yang perlu kita tunaikan. Jadi sekarang bukan melibatkan perkara buruk lah. Dua-dua baik belaka. Tapi tanda, kata Syekh Ibn Atta', kita ni masih lagi dikongkong, dikuasai oleh dorongan nafsu yang tak berapa molek lagi ni. Itu sikap, timbulnya sikap ini. Iaitu hal-hal yang bukan merupakan kewajipan, tapi kita berikan keutamaan ke situ. Tapi baik benda tu, bukan benda tak molek. Sedangkan dalam masa yang sama, kewajipan-kewajipan yang menjadi kewajipan yang perlu kita laksanakan, kita rasa kita abaikan. Kita abaikan dia, kita rengangkan dia, kita tak beri keutamaan kepadanya. Ini tanda dia. Jadi Syekh Ibn Atta' nak memberitahu kepada kita, sekiranya masih ada keadaan ini pada diri kita, itulah alamat. Itulah tanda bahawa kita masih lagi dipengaruhi oleh nafsu yang kurang baik. Tak molek lagi. Tapi banding dengan dorongan nafsu hok mendorong kita buat jahat, hok tu berat lagi. Ni molek dah ni. Cuma nak kabarnya ada lagi kaedah-kaedah dia tu. Kaedah halus sikit. Maka kewajipan-kewajipan maka tidak diberikan keutamaan. Maka hal-hal yang bukan menjadi kewajipan itulah yang menjadi keutamaannya. Dan perkara ni jangan pasang pada perkara yang sempit lah. Kena pasang pada skop yang luas. Jangan pasang benda ni pada masalah semayang saja. Utamakan semayang sunat, semayang wajib, dah ambil ataupun direngang-rengankan. Bukan masalah semayang saja, dia juga melibatkan masalah puasa, bahkan masalah-masalah lain yang mencakupi kehidupan. Banyak perkara lagi lah. Jadi apa-apa yang menjadi tuntutan kewajipan itu, hak tu tidak cara sangat, tidak endah sangat, tidak era sangat. Tapi apa-apa yang bukan menjadi kewajipan dia itu menjadi keutamaannya. Banyaklah benda ni luah. Kalau kita nak tengok banyak benda ni. Maka salah satunya kecenderungan, contohlah, salah satu kecenderungan iaitu contoh. Ini kalau kita tengok dari sudut tasawuf lah. Kalau tengok dari sudut fiqh, jelas lah. Kalau kita utamakan semayang sunat, semayang wajib kita dah ambil hal sangat, itu tanda jelas lah. Mudah nampak sikit. Yang saya nak beri contoh ni, dia aspek-aspek batin sikit. Iaitu kewajipan kita menyuci, membersih, mentazkiyah kalbu kita ni daripada sifat-sifat buruk. Kita dah ambil hal bab tu. Tapi kita utamakan bab-bab lain yang sebahagiannya tidak lagi merupakan kewajipan pada kita. Itu termasuk juga. Amalan-amalan lain, apa-apa sajalah yang sebahagiannya tidak melepasi qada kewajipan. Berikan perhatian lebih situ. Tapi kewajipan asas yang antaranya melibatkan kewajipan mengikih, membersih dorongan-dorongan buruk dalam kalbu, sifat-sifat buruk dalam hati, kita dah ambil dah cara. Itu salah satu contoh lah. Tapi luah lagi lah. Huraian dia, tafsiran dia, kesimpulannya, secara mudahnya, apa-apa yang menjadi kewajipan dalam agama, ia dah endah. Tapi apa-apa yang menjadi suatu kebaikan juga, tapi tidaklah menjadi kewajipan, itu jadi keutamaan dia. Jadi terbalik. Jadi sikap yang betulnya adalah mengutamakan kewajipan. Apa-apa yang menjadi kewajipan, itulah yang perlu diutamakan dulu. Manakala yang tambahan itu, kebaikan-kebaikan tambahan itu selepas daripada itu. Itu maksud. Muhammad bin Abi Al-Wirdi berkata, kebinasaan manusia
terjadi dalam dua hal. Yang ni kerosakan kita ni dari sudut agama lah. Terjadi dalam dua keadaan, dua perkara. Iaitu mengerjakan yang sunat dan mengabaikan yang wajib. Dia buat perkara-perkara sunat tapi kewajipan diabaikan, ditinggalkan. Banyaklah kalau nak tengok dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalat, banyak. Sedekah dia buat, hutang dia tak cara. Contoh mudah. Ataupun kawan-kawan dia diajak minum, nafkah keluarga dia tak cara. Geng-geng dia diajak makan, ajak minum. Tapi nafkah anak bini dia, elok gitu je. Ada banyak lagi lah perkara-perkara lain. Apa-apa yang bentuk macam tu, itu tandanya bahawa kita masih lagi didorong oleh dorongan nafsu-nafsu yang buruk. Banyak. Kalau tengok, kalau kita terapkan benda ni, memang banyak. Banyak berlaku. Hak yang wajib dan asas tidak cara sekarang. Tapi hak benda hak tak kait sangat ke dia, waktu dia lebih-lebih. Lebih-lebih. Kewajipan mendidik keluarga, anak-anak dan sebagainya, tidak cara. Tapi orang hak jauh depan mata dia, waktu yang ambil hal sangat. Kadang-kadang. Banyak hal lain. Banyak. Kalau kita terapkan benda ni, melibatkan banyak benda. Kait dengan diri, tidak cara kewajipan. Melibatkan benda-benda lain yang tak kait sangat diri, itu jadi keutamaan. Dan macam-macam lagi lah. Banyak perkara. Jadi kalau kita nak perincikan kaedah ni, prinsip ni, luah lah. Tapi Syekh Ibn Atta' beritahu kepada kita, itulah alamat. Alamatnya, bahawa kita ni masih lagi dikongkong, dikuasai oleh kemahuan nafsu yang buruk. Contoh mudah lain lagi kita ambil. Hal-hal yang membantu untuk mengkhusyukkan solat, ia tak cara. Tapi hal-hal yang bersifat tambahan kepada amalan-amalan solat tu, ia lebih-lebih. Contoh. Ini bagi pendapat yang mengatakan khusyuk tu wajib lah untuk hukum tasawuf. Sekalipun sebahagian ulama, terutamanya dari kalangan fuqaha, dia kata sunat. Tak apalah, pandangan masing-masing lah. Nak pakai mana pun pakai lah. Tapi dalam petua ulama tasawuf, wajib mengkhusyukkan hati atau berusaha untuk mengkhusyukkan hati. Sekiranya apa yang tak mampu dia buat setelah diusahakan, itu tertanggunglah pada firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi dia kena cari jalan untuk mengkhusyukkan hati. Berusaha dan mengkhusyukkan hati sekadar yang dia boleh cari jalan. Dia cari apa-apa yang boleh membantu dia. Jadi kalau dia berusaha melakukan itu, maka sudah terlepas tuntang dia tu. Usaha dia tu. Tidak berhasil sepenuhnya, itu cerita lain. Dan baik, dalam amal perbuatan, yang kedua yang menjadi kerosakan, hak pertama dia kata mengerjakan yang sunat, mengabaikan yang wajib. Tadilah sunat bukan kewajipan, dia utamakan. Kewajipan dia cuaikan, dia abaikan. Satu. Hak nombor dua pula ni, dua perkara dia kata merosakkan kehidupan beragama ni. Itu satu. Yang kedua, amal perbuatan hanya mementingkan bahagian lahir, yakni luaran. Dan mengabaikan bahagian hati, yakni niat dan keikhlasan beramal, termasuklah khusyuk juga. Perkara kedua yang merosakkan ni, dia mengutamakan amalan zahir saja. Gerakan zahir, amalan zahir, rupa zahir, tapi mengabaikan amalan batin dia tu, yang melibatkan khusyuknya, ikhlasnya, yang melibatkan khusyuknya dan bermacam-macam lagi lah yang berkaitan dengan amalan-amalan batin. Jadi perkara yang kedua yang merosakkan menurut alim ni, Syekh Muhammad ni, iaitu yang kedua tadilah. Kalau yang pertama mengutamakan yang sunat, mengabaikan wajib, dan yang kedua ni mengutamakan amalan-amalan zahir, mengabaikan amalan batin, qalbu.
Ini dua perkara. Al-Khawas berkata, terputusnya makhluk dari Allah kerana dua hal. Pertama, mengerja amal-amal sunat dan meninggalkan wajib. Sama jugalah, cuma nukilan yang lain, iaitu Al-Khawas menyebut kata-kata, dikata manusia ni putus hubungan kerohanian dia dengan Allah. Antaranya kerana dua hal ni lah. Amal-amal yang sunat, benda tu baik, bukan tak baik, tapi tak ada sunat, iaitu dikerjakan tapi kewajipan-kewajipan diabaikan, ditinggalkan, tidak buat. Puasa sunat ia buat, puasa Ramadan ia tak buat sekarang. Umrah ia pergi, haji tak pergi. Kecuali terhalang sebab tak ada lah. Itu lain nak kata benda lah. Ni sekiranya dia boleh buat, bolehlah kedua-dua, tapi tak pergi sekarang. Haji tu ia pergi umrah, sedangkan dia boleh pergi dua-dua. Itu termasuk perkara ni lah. Baik, dan yang keduanya, memperbaiki lahirnya amal tetapi tidak memperhatikan keikhlasan beramal. Perkara kedua, dia kata ada dua perkara, sama macam tadi juga lah. Pertama tu dia buat yang sunat, tinggalkan yang wajib. Yang kedua ni iaitu dia hanya perbaiki amalan-amalan zahir dia. Cara dia rukuk, cara dia sujud, dia betul situ baik. Itu saja dia betul. Tapi amalan batin dia, gerak kalbu dia, tidak cara sekarang. Dia nak betul bahagian tu. Ini dua perkara. Dua perkara yang merosakkan, yang memutuskan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang Allah tetap tidak menerima perbuatan kecuali jika ikhlas. Hakikatnya amalan-amalan yang dibuat oleh manusia ni, kalau tidak ada keikhlasan, banyak mana, besar mana pun, memang tak ada harga. Percayalah. Kalau tak ada keikhlasan ni, amalan kita tu banyak ke, sikit ke, melibatkan amalan yang besar ke, amalan yang kecil ke, kalau tak ada keikhlasan, tak ada benda ni, tak ada harga. Tak ada harga dia. Itu pentingnya benda tu. Kadang-kadang payah gak nak terima. Dah kita buat amalan ni betul ni, melibat besar ni, takkanlah tak ada ikhlas sikit itu tak terima. Kita ni mengakalkan kita. Nak tak nak, kalau tak ada ikhlas memang tak ada. Kita mungkin kita buat kerja yang besar ni, manfaat dia boleh kepada seluruh negeri contohnya, ataupun menghabiskan duit kita yang banyak, besar kerja, cuma tak ikhlas kita buat. Kadang kita mari mikir kat dia, pitih banyak habis, kita pun kerja siang malam untuk beri orang, tapi memang kita buat tu tak ikhlas. Maksud, tak ada keikhlasan kita, kena lain. Takkanlah sia-sia je. Takkan sia-sia je, kita tak ada dosa. Mungkin kita mikir gitu. Tapi hakikatnya memang gitu. So mana amalan pun, banyak mana amalan pun, kalau tak ada keikhlasan, tetap di sisi Allah tak ada harga, tak ada nilai. Nak kabarnya, perlu kita membetulkan amalan batin juga. Jangan ada betul amalan zahir saja. Dan tepat menurut tuntutan syariat. Bukan saja keikhlasan zahir, tapi juga aspek batin biar dua-dua sekali. Kalbu dia biar betul perjalanan dia, biar ada keikhlasannya. Zahir dia pula kena membetuli syariat, kaedah-kaedah yang dituntut, yang disuruh dalam syariat. Bila betul dua tu barulah terpakai, barulah diterima oleh Allah. Betul zahir saja, tak betul bahagian batin, tak dikira.
betul batin saja, tak ada amalan zahir, tak ada benda juga. Maka bila betul dua-dua, amalan kita ni muafakat dengan syarak, dan batin kita pula ada keikhlasannya, kekhusyukannya dan sebagainya, maka dinilailah. Adalah nilaian di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Suratul Baqarah ayat 112. Aslama wajhahu lillahi di sini, iaitu berarti ikhlas melulu kepada Allah. Yani ikhlas sepenuhnya. Melulu ni bahasa orang Indonesia. Bahasa kita, ikhlas sepenuhnya. Sebulat-bulatnya kepada Allah. Tak ada tujuan lain. Maksudnya amalan dia tu semata-mata dihadapkan kerana Allah. Tidak dihadapkan ke lain lagi. Jadi itu aspek batin. Kemudian wahwa muhsinun berarti tepat menurut tuntutan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan inilah baru diterima. Jadi batinnya, qalbunya itu tulus hatinya kepada Allah, tidak kelain sikit pun. Kemudian zahirnya itu muhsin, dia buat sesuatu dikira amalan yang baik, yakni muafakat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah amalan itu diterima, dikira mendapat pertimbangan, mendapat kabul, penerimaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kata hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-206. Kesimpulan mudahnya yang Syekh Ibn Atta' nak beritahu kepada kita bahawa Syekh Ibn Atta' nak beritahu alamat bahawa kita ni masih didorong oleh nafsu yang dakwa pemolek. Dah apa benda masalahnya? Bila kita ni masih lagi kuat dikuasai oleh nafsu yang buruk, didokong oleh nafsu yang buruk, dia akan mengakibatkan banyak lagi nyakit-nyakit lain. Ibarat kau ya kudih. Lok kudih lagi naik korak lagi, naik itu banyak perkara lagi. Cuma Syekh Ibn Atta' ni nak sedarkan kita lah supaya jangan kau boleh kudih pun jangan ada. Ataupun baru-baru ada penyakit-penyakit yang baru nak tumbuh tu. Jangan lok. Sekarang ni samalah kedudukannya. Syekh Ibn Atta' nak kata bahawa bila seseorang tu masih lagi dikuasai oleh nafsu buruk, sekalipun pada tahap yang tidak besar, tapi kalau dibiarkan nanti dia akan merebok lagi, dia akan narak lagi, dia akan borak lagi, dia akan tumbuh benda-benda lain lagi. Gitu bendanya. Sebab dalam kes ni, orang ni dia bukan lagi cenderung nak buat benda salah. Kalau nak buat benda buruk, benda salah, itu memang jelas lah nafsu. Sekarang tak. Dua-dua dia buat baik. Cuma ada hak bertaraf sunat, ada bertaraf wajib. Kecenderungan dia buat baik belaka dah. Cuma tinggal lagi seliknya tu, tepat masalah selek dia tu, tepat masalah hak dak apa kena dia tu, yang menunjukkan bahawa di sebaliknya masih ada penguasaan nafsu yang buruk tu. Apabila hal-hal yang sunat, yang bukan kewajipan, hak tu diutamakan sangat. Hal-hal yang kewajipan menjadi asas kepada hal-hal yang merupakan suatu kewajipan itu, hak tu tidak endah, tidak cara. Itu tanda bahawa diri kita ni masih lagi dipengaruhi oleh dorongan nafsu yang buruk. Jadi Syekh Ibn Atta' nak beritahu kita, kalau kita ada perangai macam ni, sifat macam ni, kita tahulah, oh masih ada penguasaan nafsu yang buruk, kena baikilah. Kita tahu. Cuma tinggal lagi, taklah parah sangat keadaan sekarang ni. Kerana dia taklah mendorong kita buat benda bodoh. Buat benda bodoh tu waktu berat lagi. Baik, ada pun kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-207. Qayyadat ta'ati bi'ayanil awqat kay la yamna'aka anha wujudut taswif wa wassa'al waqta 'alaika kay tabqa laka hissatul ikhtiyar. Allah sengaja mengikat amal taat itu dengan waktu.
dengan waktu yang tertentu untuk tidak menahan engkau daripada mengerjakannya. Kerana kebiasaan kelalaian dan kemalasanmu yang suka menunda-nunda. Tetapi Allah memperluas waktunya supaya tetap ada bagimu kesempatan memilih waktu yang lebih tepat atau ringan atau khusyuk. Baik. Sekarang ni Syekh Ibn Atta' nak beritahu tentang fenomena ibadah-ibadah yang difardukan kepada kita ni, terutamanya semayang tu, dia ada waktu-waktu dia. Ditetapkan waktu zuhur waktu mana, asar mana, maghrib, isyak, subuh waktu mana. Bukan sekadar ditetapkan waktu saja, tapi diperluaskan waktunya tu. Kalau zuhur sampai ke asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isyak, isyak sampai subuh. Itu dalam pandangan mazhab yang kita pegang lah. Isyak sampai subuh. Ada juga setengah fikiran baru yang cuba dikembangkan sekarang. Isyak dia tu sampai separuh je. Ujung tu dah masuk isyak dah dikira waktu lain dah. Kau andal lah. Tapi dalam faham mazhab yang kita pakai sini ni, mengaji mazhab Syafi'i kita ni, waktu isyak tu berpanjangan sampai subuh. Maksud kita berpeluang untuk semayang sampai dalam tempoh panjang tu. Ada pendapat lain-lain tu kau andal orang lah. Kau nak pakai law lah. Ada leading pendapat yang cuba nak dikembangkan. Isyak ni dekat-dekat nak subuh tu, waktu tahajud tu, dia kata itu bukan waktu isyak dah, dia kata. Jadi kalau kita tak sembahyang isyak pada waktu tu, dikira kita sudah meninggalkan sembahyang isyak, kita kena qada dah, tarikh qada dah. Itu bukan mazhab kita pakai sini dah. Syafi'i kita lagi dah masuk subuh, lagi tu boleh sembahyang isyak. Jadi isu sekarang Syekh Ibn Atta' cuba nak menerangkan kepada kita beberapa sudut pandang kesufian, hikmah di sebalik fenomena ni lah. Kenapa semayang tu ada waktu-waktu dia, kemudian dipanjangkan, diluaskan masa dia tu. Baik, dari segi ditetapkan waktu dia tu, supaya apa? Kata Allah sengaja mengikat amal taat itu dengan waktu yang tertentu. Maksud zuhur waktu dia, tak lagi waktu lain. Tujuannya apa? Untuk tidak menahan engkau dari mengerjakannya, supaya kita ni dapat laksanakan dia dengan baik. Jadi kaila yamna'aka anha wujudut taswif, supaya adanya perangai suka menangguh-nangguhkan tu tidak menghalang kita daripada melaksanakannya. Jadi diatur waktu-waktu tu sebenarnya hikmah yang didapat dilihat oleh ahli tasawuf nak membantu kita untuk melaksanakan benda tu. Sebab kita ni ada perangai nangguh. Maka Allah Ta'ala sudah tetapkan waktu-waktu dia tu, supaya perangai nangguh kita tu tidak menghalang kita untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan ni. Sampai masa zuhur buat, asar buat. Ikut kita kau nak tangguh sama lah. Kalau boleh nak kumpul 5 tu sekaligus. Malah pahisa tu gabung lalu belaka. Subuh pun masa tu, zuhur, asar, maghrib, isyak sekaligus lalu. Senang kan? Kan senang gitu. Kan ikut kita. Perangai kita memang gitu. Sebab tu ni mazhab-mazhab yang mudah-mudah ni mendapat perhatian orang. Perangai kita ni suka mudah-mudah. Tapi dalam mengamalkan agama, sikap mengambil mudah tu jangan pakai. Mempermudahkan dari segi memfatwakan orang tak apa, tapi kita jangan ada sikap nak ambil mudah-mudah saja. Nak kutip-kutip orang mudah-mudah. Mazhab ni pendekak mudah dia tu. Cabok tu. Tengok cari mazhab lain pula, mana bahagian mudah dia. Cabok bahagian tu. Cari yang akhir kali jadi rojok keling. Jadi rojok. Dah ambil mudah-mudah saja ni. Cabok mudah-mudah. Tak boleh. Kita ni kaedah talfiq ni bukan ambil mudah. Talfiq ni kerana darurah. Kita pergi Mekah, mazhab kita Syafi'i.
Setuh puang batal, sengaja tak sengaja batal dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain setuh tak batal. Tak batal kalau setuh tak sengaja, kalau setuh bernafsu batal kok. Tapi Syafi'i ini dia bergaluh sikit. Bergaluh. Kalau setuh dengan nafsu, mazhab lain pun batal. Cuma setuh tak sengaja ada nafsu tu, mazhab lain tak batal. Mazhab Syafi'i kita batal juga. Jadi Syafi'i ini dia ambil langkah jauh sikit. Dah kita boleh perasan menafsu ke tak setuh tu. Payah nak kawal situ tu. Payah nak tengok situ tu. Orang masing-masing tak sama. Hak jenis panas sikit pun ada, hak jadi sejuk pun ada belaka. Jadi tak tentu situ tu. Jadi Syafi'i ini dia ambil jalan jauh sikit. Musetuh batal tak batal, musetuh ada nafsu ke tak nafsu, batal dalam mazhab Syafi'i. Tu pedoman dia. Jadi masalahnya kita nak pergi Mekah nak tawaf susahlah. Dah tawaf tu kan capul lagi pun. Jadi dak dan nak habis tawaf dah lah 7 keliling jauh. Dak dan sekeliling setuh pula. Ulang semula. Barangkali dak siap mana tawaf kita barangkali. Menjadi kesukaran. Satu ketika dulu mungkin masalah ni dak timbul. Jadi ulama-ulama membenarkan kita talfik bukan untuk tujuan ambil mudah, tapi kerana darurah, keperluan masa itu. Maka pakailah mazhab lain yang mengatakan setuh ngepuang pun tak batal. Dalam kis khusus macam tu. Itu talfik. Saya nak khabar ni ambil mudah kait dengan kalam hikmat ni. Jadi Allah Ta'ala tetap dah waktu-waktu ni kerana perangai kita ni nangguh. Nangguh tu sebenarnya di sebaliknya tu nak ambil mudah. Sekiranya semayang ni tidak ditetapkan waktu-waktu tu. Kebanyakan kita ni akan capur sekali je. Pas subuh tu semayang lah. Subuh, zuhur, asar, isyak, maghrib, isyak. Sekaligus je. Percaya? Saya rasa gitu. Sekiranya kita ni diberi kelonggaran. Nak semayang ikut waktu ataupun nak capur sekaligus. Saya rasa kebanyakan orang yang akan pilih capur sekaligus tu. 5 sekaligus lepas subuh je buat. Lepas tu dia enjoy lepas tu. Perangai manusia gitu. Saya nak kabarnya bahawa hari ni mana-mana mazhab, mana-mana aliran ni yang memberi alternatif mudah-mudah ni ramai pengikut. Bila ada pandangan sesetengah tu yang cuba nak disebarkan, daripada kapur nak mari bandar boleh jamak kosor dah. Ramai orang ikut ke? Ramai orang ikut. Kemudian dalam mazhab kelompok-kelompok yang beraliran Syiah, jamak semua zuhur, asar, maghrib, isyak. Gabung semua dua-dua tu. Ingatlah sikit. Ramailah. Pelajar-pelajar universiti tu ramai ikut ni, antaranya mudah ni lah, mudah. Jadi mana-mana hak jadi mudah ni memang orang sukalah, daya menariklah. Baik. Jadi Syekh Ibn Atta' ni nak khabar kita, nak khabar bahawa hikmah Allah Ta'ala tetapkan waktu-waktu tu kerana nak mengelak adanya sikap taswif ni. Suka menangguh-nangguh kita ni. Tangguh subuh, tangguh dulu mayang kalau boleh. Nanti mayang malak-arang. Zuhur, biar dulu malak-arang. Asar, biar dulu malak-arang. Akhir kali berupuh tu orang malang belaka. Perangai tu kita ada. Jadi Allah Ta'ala nak hikmah dia tetapkan. Kok mana-mana pun subuh waktu dia ni. Tak lagi waktu dia. Zuhur waktu dia. Tak lagi. Supaya apa? Supaya adanya sifat taswif kita tu, menangguh-menangguh tu, tidaklah menghalang kita daripada melaksanakan ibadah-ibadah tadi itu seperti yang ditetapkan. Itu dari satu segi. Yang kedua pula, diperluaskan waktu dia tu, masa dia. Tetapi Allah memperluas waktunya. Kalau subuh sampai naik matahari, luas waktu dia. Supaya tetap ada bagimu kesempatan memilih. Supaya kita ni ada kesempatan untuk pilih. Jadi kalau waktu subuh tu saja payah kau kita. Maka diperluaskan masanya sampai naik matahari, boleh buat lagi. Zuhur, kalau ditetapkan waktu pukul 1:30 tu saja, payah kita. Maka diperluaskan waktunya, maksudnya nak sembahyang pukul 2 pun boleh, pukul 3 pun boleh, selagi dah asar. Itu diperluaskan waktu.
Baik, diperluaskan waktu ni supaya tetap ada bagimu kesempatan memilih. Jadi dari sudut pandang tasawufnya, pandangan kesufiannya, supaya kita ni ada ruangan nak pilih. Pilih ke mana ni? Nak pilih apa benda? Nak pilih apa? Memilih waktu yang lebih tepat atau ringan atau lebih khusyuk. Kita pilih waktu. Kita hari ni kita tengok waktu pembahagian tu lembu, kambing, telur ayam macam-macam. Kita tengok ke tu. Awal sekali boleh menatang so. Kemudian sikit kau kucing. Yang kecil akhir kali dia telur je. Kita tengok dari segi dulu kediang. Itu sudut fiqh. Sudut fiqhnya gitu. Sudut tasawufnya dia ada pertimbangan lain sikit. Ada pertimbangan lain. Contoh, kita buat contoh. Kita ni kena musim puasa lah. Bulan puasa. Kita ambil contoh puasa. Semayang pun ada kaitan juga. Nanti kita tengok contoh semayang. Contoh puasa. Sunnahnya, kita makan orang yang masa buka tu, disuruh segerakan berbuka, tapi dengan orang yang ringan dulu. Air, wakama. Lepas tu, kita stop, kita buat apa-apa. Lepas tu, kediang baru makan pula. Ambil orang yang ringan dulu. Makan orang yang ringan dulu. Hak tu keutamaan dia, sunnah dia. Tapi bagaimana dengan setengah orang yang tabi'i dia lain sikit? Dia ni kalau buka makan khema saja, tak boleh jadi sekarang. Duk teringat ke makanan. Duk teringat ke makanan. Nak mayang tak lepas, tak khusyuk. Duk teringat. Jadi, orang macam ni, dia makanlah dulu. Dan tidak menjadi halangan. Cuma sunat dia makan orang ringan. Tapi kalau pada dia tak boleh, buat gitu, dia tak mari seterang. Duk teringat tu seterang. Jadi, nak semayang habis terganggu. Dia makanlah kenyang dulu. Baru dia semayang. Sama kot macam waktu semayang. Contohnya, masuk waktu semayang. Sunatnya, waktu awal tu, waktu lembu. Boleh lembu seekor. Contoh, tamsilang boleh habuang besar lah. Tamsilang habuang tu. Boleh bahagian besar lah. Tapi bagaimana dengan seseorang yang pada waktu tu dia tengah lapar? Dia tengah lapar. Masa waktu semayang dia lapar. Dia nak semayang dulu ke? Dia nak pergi cari makanan dulu? Kena tengok orang ni. Ini sudut pandang tasawuf lah. Sudut pandang fiqh dia selarah je. Hak awal tu afdal, lepas tu kau kurang. Itu sudut pandang fiqh. Betul lah, tak ada masalah. Tapi sudut pandang tasawuf dia ada sudut pandang dia pula. Dalam kisah macam ni masuk waktu dia ada situ, tapi dia tengah lapar perut, cerong lapar perut ni. Jadi keutamaan dia apa benda? Semayang dulu ke ataupun pergi cari makanan dulu? Tu dia. Kena tengok orang juga. Sekiranya orang ni orang tak sama. Setengah orang ni dia bila dia lapar tu khusyuk dia semayang. Dia rasa khusyuk semayang. Maka dia utamakanlah bertepatanlah keadaan dia lapar tu dengan keadaan awal semayang tu. Maka besarlah fadilat dia. Tapi setengah orang lain macam. Dah lapar gini kau dah lewat benda dia. Kau semayang pun akal dia duduk lain dah. Duduk masuk dah kedai dah. Fikirkan dia. Jadi pada waktu tu dia cari makan, dia sesak cari makan dululah. Dari sudut tasawufnya, yang penting sebab tumpuan dalam tasawuf khusyuknya tu. Tumpuan dalam fiqhnya, mana awal tu, lepas tu kau itu sudut pandang fiqh. Sudut pandang tasawuf, khusyuk hati dia tu. Dalam keadaan dia duduk awal ni, lepas tu dalam keadaan dia lapar, menyebabkan dia tak boleh nak khusyuk molek, dia lupa, dia makan dululah, pergi cari makan dulu. Lepas tu dia sembahyang. Tu dia. Itu maksudnya supaya ada ruang untuk memilih. Kalau tak ada ruang untuk memilih, lapar ke mana ke, masuk waktu, kena buat ke mana-mana pun. Tak ada pilihan. Sekarang Allah Ta'ala luaskan waktunya tu. Waktu zuhur 1:30. Makan sekejap, boleh 20 minit. Pukul 2 baru, pukul 2. Diluaskan waktunya. Tapi kalau tidak diluaskan waktu, kok mana-mana pun 1:30 tu lah, kena selesai dulu. Itu maksudnya. Jadi Allah Ta'ala memperluaskan waktu tu menurut sudut pandang tasawuf.
untuk memberi kita ruang memilih supaya ibadat yang kita buat tu lebih tepat, lebih ringan atau lebih khusyuk, yang ni lebih utama pada dia. Lebih utama. Lebih khusyuk padanya. Baik, sebab apabila waktu itu tidak ditetapkan, sekiranya semayang tu tak ditetapkan waktu dia, kerana mula nak semayang, mu kena semayang lima waktu sehari semalam, kerana mula nak semayang waktu mana-mana, sekiranya gitu, sekiranya. Nescaya manusia akan menunda-nunda. Jadi subuh biar luar, sekarang masuk waktu zuhur pula, terus sibuk, biar luar, sekarang perangai menunda-nunda manusia tu. Manusia akan menunda-nunda yang akhirnya tidak sampai berbuat, sampai ke tahap kalau terbuat boleh tahan lagi. Tunda subuh biar dulu, zuhur biar dulu, asar biar dulu, nak buat malam. Kalau boleh buat, tak apa lagi. Takut nanti kan bila sampai masa banyak sangat ni, tak boleh sekarang nak buat. Nundanya. Maka hikmah Allah Ta'ala mengatur benda tu. Waktu ni, supaya nak kerat penyakit tadi tu, penyakit taswif. Perangai kita suka tunda-tunda yang akhir kali tak terbuat. Maka diatur waktu ni untuk mengatasi menurut sudut pandang tasawufnya. Akhirnya tidak sampai berbuat baik. Dan diperluas waktu. Waktu pula macam saya disebut tadi, diperluaskan masanya tu bagi orang-orang yang betul-betul masih sibuk, tengah sibuk. Tengah-tengah sibuk, kebetulan masuk waktu, tapi urusan tak selesai. Tekan nak tinggal gitu je. Tengah gula, masuk waktu. Gula sekawah, orang nak makan belaka. Bukan nak tinggal, nak pergi sembahyang. Mari dah mari, angin letung dah. Jadi pada waktu tu, disesallah kerja dia dulu. Sekalipun terlepas waktu afdal, tapi oleh kerana benda ini boleh mendatangkan masalah lain, maka ruang masa tu diperluaskan. Dia boleh disempurnakan dulu, sesia-sia, dia pergi sembahyang lah pula lepas tu. Itu maksudnya. Diperluaskan waktu bagi orang-orang yang betul-betul masih sibuk sehingga ia berbuat, yakni dia laksanakan setelah tenang dan dapat mengerjakan dengan lebih sempurna. Sehingga dia tenang molek, itu dapatlah dia laksanakan. Tengah-tengah dia bolok tu, kalau dia semayang, kemungkinan khusyuknya tak dapat diberikan perhatian. Tengah-tengah dia gelaruk ni, tak selesai ni. Masuk tak siap lagi ni. Waktu semayang tinggal. Jadi duk teringat lagi ni, padang dah dapur, dah tutup ini macam-macam. Baik ditunggu dulu, ditunggu selesai dulu. Dia boleh tenang molek, dia semayang, tenang. Jadi diluaskan waktu tu supaya manusia ni ada ruang pilih untuk keadaan yang lebih baik dilaksanakan ibadah tu. Demikianlah beberapa sudut pandang tasawuf berkaitan dengan penetapan waktu-waktu ibadah tu. Diagih-agihkan dan diperluaskan waktunya. Ada hikmah-hikmah yang tersendiri. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu. Dan insya-Allah akan disambung kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.